Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di hulur pembuka kata, buat hakim hafiz semua. Sudi-sudikan dengar cerita keangkuhan Raja Namrud, tajuk di bawah. Namrud bin Kan'an nama sebenar, pemerintah Babylon yang kukuh besi, miliki pemerintahan mewah dan besar, zalim dan angkuh kuasai diri. Raja Namrud merupakan pemerintah tanah Babylon yang gagah dan cerdas. Akan tetapi, kecerdasannya itu membuatkan dirinya menjadi sombong sehingga mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Lalu Allah utuskan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Namrud. Firman Allah dalam surah Maryam ayat 4:1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Maksudnya, sesungguhnya dia Nabi Ibrahim, seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Kawan-kawan, keamanan negara perlu dipelihara. Penindasan terhadap negara Irak dan Palestin merupakan contoh kezaliman yang nyata. Oleh itu, elakkan kesombongan, eratkan perdamaian. Nabi Ibrahim alaihissalam cuba untuk berdakwah kepada ahli keluarga dan kaumnya, tetapi tidak diindahkan oleh mereka. Kaum Namrud asyik berpesta, peluang Ibrahim kini menjelma. Semua berhala dipenggal kepala, tinggallah yang besar bersama senjata. Sekembalinya mereka dari pesta, kedengaran rendah di rumah berhala. Berhala kita hancur, Tuhan kita musnah. Orang ramai berpusu-pusu menuju ke rumah berhala. Mereka menuduh Nabi Ibrahim punya angkara. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alahum judazan illa kabira. Maksudnya, maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar. Kawan-kawan, berkatalah benar walaupun pahit. Contohilah keberanian Ahmad Amal Azam yang sanggup berada di bumi asing demi memperjuangkan Islam. Oleh itu, yakinlah dengan agama Allah. Marahnya Namrud tidak terkira. Nabi Ibrahim dihapus segera. Kayu dikumpul, api dinyala, membakar baginda, perintah raja. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam unggun api yang marak menjulang. Bahan kepanasan hanya dirasai oleh penduduk Babylon yang menantikan mayat Nabi Ibrahim. Alangkah terkejutnya mereka apabila sekujur tubuh keluar dengan wajah yang berseri-seri. Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Subhanallah. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maksudnya, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Kawan-kawan, Allah berkuasa atas apa yang dikehendakinya. Turunnya salji di kota Mekah adalah
kehendaknya. Kita wajib mempercayainya. Raja Namrud dan Nabi Ibrahim di arena debat dalam mencari kebenaran dan kekuasaan yang hakiki. Namun Namrud sering terjerat oleh hujah diri sendiri. Namun mendakwa dirinya berkuasa. Dia membawa 2 orang bantuan di hadapan Nabi Ibrahim. Seorang dibunuhnya, sementara seorang lagi dibiarkan hidup. Lihatlah Ibrahim, aku berkuasa menghidupkan dan mematikan, kata Namrud dengan angkuhnya. Nabi Ibrahim tetap menegaskan bahwa hanya Allah yang berkuasa memberi dan mengambil nyawa. Lantas, baginda mencabar Raja Namrud seperti yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 258. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna Allaha ya'ti bil-syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Maksudnya, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Kawan-kawan, banyak perdebatan antaragama diadakan bagi menegakkan kebenaran Islam. Hasilnya, Islam semakin menjadi pilihan, terutamanya di Eropah. Di mana ada kesabaran, di situ ada kejayaan. Oleh itu, berpegang teguhlah pada agama Allah. Namrud enggan mengalah. Dicabar Ibrahim untuk menghantar tentera Allah. Doa di pohon lantas diperkenankan. Menantilah Ibrahim penuh kegemaran. Firman Allah dalam surah Al-Fat ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi junudus samawati wal ard. Maksudnya, dan milik Allah lah bala tentera langit dan bumi. Nabi Ibrahim takjub menyaksikan sekumpulan nyamuk dihantar Allah menghisap darah penuh penyiksaan, menyerang tentera sehingga rebah. Sekumpulan nyamuk datang seperti ribut menyerang tentera Namrud. Tetapi hanya seekor nyamuk yang Allah perintahkan untuk masuk ke dalam kepala Namrud melalui hidungnya dan memakan otak Namrud. Selang beberapa ketika, Namrud menemui ajalnya. Ingatlah kawan-kawan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta peserta mengambil dan memilih soalan spontan di meja Ketua Hakim. Dengan izin, saya serahkan pengujian ini kepada Ketua Hakim untuk mengendalikan soalan spontan. Keangkuhan Raja Namrud dengan soalan lain. Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada Raja Namrud dengan penuh hikmah dan bijaksana. Boleh adik berikan satu ciri pendakwah yang baik? Soalan balik. Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada Raja Namrud dengan penuh hikmah dan bijaksana. Boleh adik berikan satu ciri pendakwah yang baik? 1 minit.
Assalamualaikum pemula kata. Buat Hakim, hadirin semua sekalian. Bersua kita kali kedua. Buat sesi soalan spontan. Kawan-kawan, ciri pendakwah yang baik ialah ketika pendakwah tersebut menyampaikan dakwahnya dengan tenang dan sabar. Pendakwah sebegini akan disenangi oleh masyarakat. Contohilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda tetap bersabar apabila dicabar oleh Raja Namrud. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ma'as sabirin. Maksudnya, dan sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Kawan-kawan, kesabaran keluarga bangsa-bangsa tragedi MH370 wajar dicontohi. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama orang yang sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah. Sekian dulu daripada saya. Moga berjumpa di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta yang mendapat giliran ke-12 yang telah